Hello. Mana toki-toki yang lain? Yang kat sini kita santai je lah. Kau dating mana, Yanti? Aku nak pergi bola sinema sambil anak aku. Kau nangis ke tak dapat masuk Zoom? Weh, tadi ada customer nak air mata tu. Ngam-ngam aku dah masuk. Lepas tu Cina tu datang tanya. Dia keluar pula. lepas tu kau nangis? Dia nangis. Ada ya. Nanti minggu depan aku balik Banti, aku ajar kau depan-depan lah. Nanti aku balik Banti, minggu depan aku ajar kau depan-depan lah. Ya. Kau tu tengah berpesta tu, boleh tak aku mute yang kau bising? Lumayan. Aku dah mute kan? Laju kat dia mute. Dia nangis, boleh tak apa masuk Zoom tadi? Sekejap, siapa lagi tak masuk ni? Kau cuba panggil adik-beradik kau sekejap. Allah, batuk. Okey. Kata tekak. Mana yang lain? Kata nak check report sale korang ni. Cuba panggil yang lain jap. Cuba korang tolong bantu Katin panggil yang lain-lain. Korang punya invoice semua dah complete? Invoice hub semua dah complete dah? Panggil-panggil yang lain, call-call ke yang penting. Sekejap kata nak update korang punya report sale. Sementara tu korang tolong Kak Tin bantu Kak Tin untuk call owner hak yang lain. Pastikan kita ada berapa 6 campur 3, 9. Campur Kak Tin seorang 10. Mesti ada 10 orang kat dalam ni. Kalau tak ada korang call lah. Call sampai dapat. Call sampai dia masuk Zoom malam ni. Ini Kak Tin nak update report korang. Kalau dah cukup bagi tu Kak Tin dah masuk dah cukup dah. Bagal Lalang dah habis complete ke invoice ke? Belum lagi Kak Tin. Sebab yang 3 tu dia tak collect lagi. Complete kan je lah. Siapa suruh tak collect? Dah pukul 10 tadi dia nak collect buat apa? Tak, seorang je. Yang 2 tu untuk invoice besok. Tarikh besok. Ya, Alina Samsudin ni kan 11980 ni kan? Dia patutnya pick up hari ni pukul 12. Kenapa? Alina tu je. Kenapa dia? Complete je lah. Itulah nanti nak WhatsApp dia. Sebab rumah dia dia agent dropship Suzy. Complete kan je kata nak report sale. Kata complete okay. Kata complete kan boleh? Alright. Boleh. Kata complete kan tau. Kat dia. Alright. So kata nak ambil report tu. Okay, kata update korang punya report sale ni.
Ada 9 orang, ada 10 orang sepatutnya. Cuba panggil yang lain. Siapa yang tak ada? Tim Anis dah ada ke belum ni? Tim Anis. Siti Rokia, si Nisa. Nisa tadi pun tak masuk. Banting dah habis completekan semua Dah, banting dah katanya. Konsisten banting. Tapi walaupun konsisten tapi tak ni tahu hari ni tak progress daripada bulan lepas. Nanti kita tengok Kemarin lagi karaoke kenduri kahwin si Suzy ni. Ada joget-joget tak Suzy? Ada dengar Ada katin. Biasalah Sabah dia kalau tu seronok kenduri kahwin Sabah. Joget lambat dia seronok. Lepas tu kan dia ni adat Bugis kan. Yanti tahulah. Dia kata kenduri Yanti, ya Allah tak ingat dunia. Macam tu lah kat sini. Tak ingat dunia kenduri kahwin dia. Aku rasa 3 hari 3 malam kenduri kahwin dia. Bella sambil-sambil tunggu-tunggu orang lain ni, Bella okey ke Bella? Kak Ati risau tak Bella ni? Bella okey ke? Mana Bella? Ke Bella lembik dah Bella? Okey. Tak lembik lah, tak pewai lah. Tak ni lah orang kata apa? Tak flat lah. Tinggal ni je lah, batuk-batuk sesama je. Body lah kan. Kak Ati risau korang punya ni lah, daya tahan korang lah, tapi saya tak percaya. Korang fighter. Mesti boleh. Hari pertama kena tu memang flat lah, tidur manjang. Tak, Dah waktu masuk kat tak, sini. yang buka hub ni, masuk kata yang buka hub ni. Hari yang Bella buka hub ni. Okey. Masuk kata masuk kata yang Bella manage hub ni lah. Ni tak kelang kabut juga tak? Macam nak manage, nak handle tu kelang kabut juga tak? So far okey lagi. Tak ada apa-apa. Bella target nak upgrade tu bila upgrade chiller. Tengok bulan ni punya ni macam mana. Boleh. Siti Jeli dah masuk ke belum Siti Jeli? Kenapa dia tak ni lagi? 12 bulan 3 ni. Tak boleh masuk. Kenapa pula tak boleh masuk? Orang cuba bagi link dekat dia orang jap. Ni Anis boleh masuk Anis? Anis mana anak hang 2 orang tu? Kita ada berapa orang? 8. Ada 2 orang je tak masuk. Perangai. Mana 2 orang? Siti ni ada invoice dia tak complete kan juga ni. Hanani dengan dia ni. Korang so far kan, ada tak ejen-ejen yang buat perangai yang tahap korang? Share lah. Ada tak ejen-ejen yang buat perangai ke apa ke? Kewat-kewat ke, customer ke? So far semua okey ke? Korang on lah mic, kata tak baca komen korang ni, kata tengah menaik, double, tengah key in korang pun save. Okey Kak Kan kadang ada ejen tu yang apa tu ya pasal runner lah. Biasanya macam mana tu? Cari runner. Tanya DC. Itulah kadang korang kena macam mana? Dia macam ni. Kata bukanlah nak cakap kata kan kita kena layan ejen kita baik-baik ni kan. Tapi korang kena fikir long term lah juga. Kalau seorang korang manja kan, korang takkanlah nak layan 5-6 orang je. Mestilah korang nak layan 5-60 orang, 500 orang kan. So korang bayangkan kalau dah 600, kalau contoh korang ada 500 ejen, 600 ejen yang datang membeli dekat hub korang sehari, terdaya tak korang nak layan soalan ni?
Tak. Sebab tu start daripada awal ni lagi korang dah kena ada macam bukan apa orang kata polisi syarikat tau. Macam contohlah apa KFC lah, kita ambil contoh KFC. KFC kalau kita nak sos dia, kita boleh tak pergi kaunter saya nak sos? Ke dia kata nak sos kaunter sos di sana pump sendiri. Setuju tak? Setuju. Sama aku. Weh, dahsyatnya Hub Jenjarum. 1038 je hari ni Hub Jenjarum. Weh. Dahsyat. Tak boleh selalu pergi Hub Jenjarum ni. Kalau pergi Hub dia selalu drop. Jangan-jangan pergi naik dia selalu. Tak jadilah balik banting. Jadilah balik banting. 1030 lebih. Luar biasa. Ni kita cari lagi. Jenjarum dah. Binjai dah. Syafaq bila? Isnin ni Syafaq Dah start dah tadi. Oh hari ni. Macam mana sambutan okey? Agak kelang kabut juga sebab adik Syafa seorang je. Lepas tu? Lepas tu dia pun tak biasa wording. Sebenarnya memang plan nak buka hari Isnin. Yelah tu kata benda tu. Lepas tu dia kata, Kak Long, ramai pula orang tanya, dia kata buka je lah hari Sabtu. Buka. Gitulah. Sale berapa? Dia tak, Sale berapa? macam tadi adalah sale berapa Tak check lagi. Check. Tapi ya. Seronoknya tengok Hub bersusun. Bangga lah kata yang korang. Tak, korang tahu tak? Korang sebenarnya korang ni hebat je. Tak, apa walaupun Kak ni genggang korang, tapi kata tahu korang ni hebat je. Korang boleh je. Cuma kadang-kadang korang perlu sedikit sepak terajang baru korang terror. Sedikit sepak terajang, korang pandai. Tak adalah, gurau je. Kak ni ingat kita ni tak ada mak ayah kena sepak-sepak kita orang. Sekejap. 9 dari bulan 3, Mak Bella. Dah masuk dah anak si Anis ni? Bella. Katin nak tahu juga sebab Katin tak tahu flow yang cagaran ni. Biasa yang cagaran ni kalau korang submit order macam mana? Diorang kira korang punya stok apa semua. Boleh jawab tak soalan Katin tu? Macam tak ni sangat tak strict sangat lah kalau OMPR ni. Sebab tadi Bella restock 10 lem tu rasa macam dah lebih. Dah lebih daripada cagaran. Tapi dia release je? Dia bagi je. Tanya dululah dengan dia, boleh tak kalau nak tambah lagi lem ni? Dia kata boleh je. Okey lah. Yelah sebab dia orang tak ada SOP untuk cagaran tu lagi. Itu kata tanya. Kalau dah boleh Bella, apa lagi Bella? Submit je lah. Boleh release ke yang ni? Tanya macam tu. Kalau dia kata boleh release, ambil je lah. Ya. Sebab kalau nak, sebab Katin tu fikir juga, macam mana nak kira macam mana korang nak maintain pengiraan value stock tu? Itu masuk Katin. Saya sebelum submit, saya check dulu mana yang ada dalam sistem. Kira-kira lah berapa total. Lepas tu asingkan lah yang kering dengan yang basah. Kira-kira tu Bella buat macam mana? Kira kat dalam sistem je. Kira Try order lah, try key in. Try key in semua sampai OS. Saya buat macam tu. Pengsan juga tu. Okey, teruskan. Lepas tu? Tengok mana yang kita nak restock, itulah yang kita tambah. So macam saya memang tak dapat nak tambah banyak lah bila yang lain ada lagi kan. Tu yang tanya, semalam lem dah boleh ni kan, dah boleh pick up, boleh ke nak ambil 10? Dia kata boleh je. Okey, apa lagi? Boleh ambil je lah. Anis, mana anak kau ni? Ini kadang-kadang kat tiga lah. Mentang-mentang lah sale laptop Hub tu 1,000 lebih hari ni. Rasa dah berjaya sangat lah tu 1,000 lebih tu. Kak Atin ni mulut tak nak jahat tau. Janganlah bagi Kak Atin mulut dia keluar benda-benda yang jahat-jahat. Kata cuba self control sekarang ni. Dengan pekan-pekan telekong ni. Si hari ni baru nak makan.
Tahulah silhab tu letup. Tapi janganlah buat kepala. Kadang kita ni geram je anak buat kepala ni. Kan dia tak tutup, dia tengah tak tutup hak lagi. Sebab dia punya hak dekat rumah mak mertua dia kan. Lepas tu dia nak kena pindah-pindah kan. Faham lah perasaan tu. Tapi dia kan laki bini, dia tak boleh ke on je Zoom tu cucuk earphone sekejap. Gitu mak korang. Kata ni marah siapa ni? Masuk tu. Dia masuk dah. Masuk dah dia. Nisa, begitu tiba. Kata tadi garang. Nisa okey. Kata dia, Okey. kau kenapa lambat? Tak jadi adik. Tekan link tu tak jadi. Tak boleh masuk. Nisa, dah syahab kau ini 1145. Tahniah. Thank you Kak Tin. Tapi tak gembira lah sebab Han tak disiplin nak masuk Zoom. Dah COD. Han dah balik rumah belum tu? On the way, tengah COD je. Faham. Betul lah yang cakap tadi yang Han tengah pindah gandah tu. Tapi tadi Kak Tin marah Hang lah. Jadi budak-budak ni mesti kata ke? Tadi Kak Tin maki kau tu kau tak masuk tadi. Nanti kita siap-siap Kak Tin maki kau tadi. Tak apa. Fiza hari ni tak ada sale Fiza. Sabar. Ke tak ada barang? Ada Kak Tin, tapi macam tak ada pula. Esok ni 14 dengan 13 ni. Hari ni memang tak ada pick up. Fiza, staff Kak Tin ni risaulah Hang ni. Staff Hang ni macam mana ni? Hang boleh bayar ke kalau sale macam ni? Apa job scope yang Hang bagi dekat staff Hang? Cuba Hang kira. Cuba Hang cerita. Apa job scope yang Fiza bagi dekat anak tim Fiza ni? Dia jaga total lah Kak Tin. So dia jaga semua sekali dekat hub. Jaga je. Kerja dia jaga je. So kalau dah tak ada sale apa benda dia nak jaga? Jaga, lepas tu dia buka wedding, masukkan item sampai Fiza memang tak apa langsung lah. Kalau Fiza kat Labuan, Fiza tak boleh nak ni. Dia handle semua sekali yang untuk stok apa semua. Stok Faham yang dia handle tu. Tapi masalahnya bila tak ada sale apa yang dia buat? Masuk kat tim, bila tak ada sale, hari ni tak ada item drop. Hari ni tak ada orang nak order wedding. Hari ni tak ada sale. So apa yang dia buat? Itu soalan kat tim. Marketing lah Kak Tin, gambar-gambar apa semua. Dia buat kat mana? Dia buat kat mana? Dia buat, biasanya dia hantar dekat Fiza lah. Hantar kat Fiza? Lepas tu masuk dekat group lah, biasanya macam tu. Tak, siapa yang buat tu? Siapa yang masukkan kat grup semua tu? Fiza yang dia hantar kat Fiza yang masukkan dekat dalam group. Kenapa bukan dia yang buat? Kenapa bukan dia yang marketingkan guna FB dia, guna IG hub ke, guna FB page hub ke? Faham tak soalan Kak Tin? Faham tak soalan Kak Tin sayang? Sebab Fiza yang admin semua sekali yang tu. Kenapa tak jadikan dia admin? Nanti Fiza jadikan dia admin lah Kak Tin. Sebab logik tak? Logik tak soalan Kak Tin hari ni? Bayangkan hari ni tak ada order, tak ada item landed. So dia buat apa? Gaji jalan. Betul tak? Hello. Ke Fiza bayar dia Betul. Fiza bayar dia macam mana? Fiza bayar dia basic. Ada basic? Tak dengar lah Fiza. Hello. Hello. Ada basic? Ada basic. Ada basic lagi Fiza. Ada basic betul. Hari ni tak ada sale, tak ada apa. So dia buat apa untuk gaji buta? Faham tak soalan Kak Tin tu? Kak Tin punya concern kat situ je. Concern Kak Tin je lah, Kak Tin nak korang bazir duit korang bayar orang yang tak buat kerja. Sebab kita kena, sebab dia bukan kerani tau. Dia macam tu lah. Bila kita hire orang ni, orang kena, siapa yang tak ada ni? Okay, dah siap dah. Sekejap Kak Tin total kan. Okay. Sekejap Kak Tin totalkan. Kak Tin comparekan. Sekejap. Sekejap tau. Kak Tin nak buat graf ni.
Sebab macam dia bila ada pekerja, bila you all ada pekerja, you all kena ni. Take note siapa yang nak buat pekerja, siapa yang nak hire staff ni, korang tulis ni. Bila you all hire staff, jawatan yang you all offer tu, dia bukan jawatan admin ataupun kerani hub. Tak. Jawapan dia adalah kita boleh panggil dia sebagai manager hub lah. Manager hub kita tu kan. So bila kita sebut dia manager hub, dia bukan sekadar manage, dia kena pastikan hub kita grow. Dia kena pastikan hub kita ada sales juga. You faham ke apa Kak Ati cakap ni? Boleh follow tak? So bila you all ada pekerja, you all kena buat job scope. Ini antara job scope yang you all kena masukkan dekat dalam agreement antara you dengan staff you. Okay, pertama, you all tulis tau yang Kak Ati tulis ni. Sebab soon korang pun nak ada staff juga. Korang pun nak ada pekerja juga, betul tak? Korang pun nak ada pekerja juga kan? So, job scope dia yang pertama, wajib tahu buka tutup kedai. Maksudnya SOP buka kedai. Bila buka kedai, apa dia kena buat? Dia kena kemas, dia kena check stok, dia kena check keadaan inventory, dia kena lap, dia kena sapu, dia kena mop. Contohnya. Okay? Alright? Lepas tu apa yang dia kena buat? Dia kena start buat marketing open kedai. Apa maksud marketing open kedai? Dia kena post di group power, dia kena post di group WhatsApp kawasan tempat tu, dia kena buat live ke, dia kena buat video ke, bagi tahu yang kedai dah buka hari ni. Hari ni kedai dah buka, macam tu. Okay? So next dia kena buat apa? Dia kena melayan customer yang datang keluar masuk kedai. Melayan ni bukan sekadar pass item je. Kena ada customer service. Dia kena ada skill customer service. Macam mana nak bagi layanan yang terbaik kepada customer di saat customer masuk, semasa customer membeli, selepas customer keluar kedai. Customer service ni bukan sekadar yang masuk beli dekat situ je. Customer dah balik dah sampai rumah, dia kena sambung lagi customer service dekat customer tu. Kau faham ke maksudnya apa? Siapa faham maksudnya apa? Follow up lah. Ya, kena follow up. Kena buat follow up. Sebab tu bila you ada staff, memang kena ada satu handphone khas untuk dia. Dekat handphone tu, you dah login kan IG hub you dah login kan FB page hub you dah jadikan dia admin ke apa ke. And then nombor phone khas untuk staff hub you. Dan dalam WhatsApp hub tu ada grup WhatsApp untuk tempat hub tu. So memang dan ini cara Kak Tin. Kak Tin akan pantau staff Kak Tin macam mana tahu? Kak Tin akan linkkan WhatsApp dia dengan PC Kak Tin. So Kak Tin boleh tengok WhatsApp web dia. You faham ke? Oh. Faham tak apa yang cakap ni? Faham. Walaupun Kak Tin tak ada kat sana, tapi Kak Tin boleh monitor dia WhatsApp dengan siapa. Tu cara Kak Tin tau. Sebab tu Kak Tin okey je ada 5-6 orang staff, tak ada masalah pun. Okey, jap Lepas tu apa lagi? Okey, customer service. Okey. Lepas tu item landed. Dia kena tahulah macam mana nak terima item dan nak terima item tu satu. Check item. Lepas tu susun item. Susun item pun dia kena tahu. Macam mana nak susun item. Okey? Dapat tak apa yang Kak Tin cakap ni? You all dapat ke Idok? Kak Tin tak boleh baca korang pun ni. Dan dapat Kak Tin. Okey. So itu item landed. Okey, lepas tu tutup kedai. Tutup kedai dia kena tahulah apa prosedur tutup kedai. Kak Tin, untuk bagan lalang ada penambahan lagi Kak Tin? Apa dia? Untuk bagan lalang ada penambahan lagi baru je customer datang. Okey. Kejap kita masuk tadi. Ada 2 invoice lah. Okey. Kita masukkan. Tadi kat mana? SOP tutup kedai. Tutup kedai pun dia kena masukkan. Dia kena tahulah tutup kedai. Tutup kedai ni maksudnya apa? Dia kena kira baki stok yang tertinggal. Dia kena key in sale. Sale dekat buku journal kita tu kan. Buku-buku journal kita tu dia kena tulis. Dia kena kira berapa sale, berapa cash profit, berapa duit yang ada di tangan. Kalau duit di tangan tu banyak, dia kena back in. You faham ke? Apa yang kata ajar you all ni? Faham Kak Tin? So itulah dia. Itulah tugas-tugas on hub. Tugas-tugas manager staff you. Okay, dan macam saya cakap tadi lah, tanggungjawab dia ialah dia kena pastikan
hub kita ada sale and making money. So macam tadi macam case pizza lah, nak lagi you bayar basic. Bila you bayar basic, of course lah dia melibatkan duit yang tetap. Hari ni tak ada sale pun gaji masuk. So benda tu macam kalau macam tu seronok lah. Kak Atin pun nak kerja dengan hub. Apa Fiza bagi gaji? Fiza bayar berapa? 500. Apa? Tu dia. Berapa? 500. Allah, Syafa tawarkan 500 tak ada orang nak kerja. Apa dia? Syafa tawarkan 500 tak ada orang nak kerja. Memanglah. Nak lagi Syafa kedai memang you tak boleh expect lah 500. Itulah, tak dapat lagi lah ni. Tapi kan sebenarnya kalau Syafa tanya kata tengok ada hub siapa tak Kata tak ingat lah hub siapa. Sekejap. Siapa tah? Dia bagi kerja macam ni. Dia bagi basic dia 300 je. Basic 300 je, tapi ada commission sharing. Commission hub tu share 20% dekat staff. Faham ke? Korang faham ke? Faham? Basic 300 tapi ada penambahan commission. Commission tu pula 20% daripada keuntungan hub. Contoh macam ambil Rini lah kan. Rini kan untuk hub dia bulan lepas kan 2009 kan. Untuk hub Rini kan 2009 kan. So kalau dia nak share dekat staff dia boleh share lah 10% ke 20% ke ikut Rini nak bagi berapa lah. So kalau contoh 6,000 share 6,000 darab 10%, 600 tambah 300 basic adalah 900. Faham ke? Faham. 10% ke 20%? Ikutlah, ada yang 20, ada yang 10. Ikutlah. Ikut you lah, you nak bagi berapa? Tengok overhead lah juga kan. Kena kira jugalah. Kalau you nak profit sharing tu mestilah after tolak all expenses. After tolak duit api, duit air, apa lagi? Kos runner, kos yang melibatkan hub lah, perbelanjaan hub. Janganlah bagi daripada untung kasar, you bagi untung bersih. Faham ke? Tu untuk menarik, bukan menarik lah, untuk booster orang untuk buat kerja lebih baik dengan kita lah. Bila you all ada staff, you all kena ada mindset bos-bos ni. Macam mana you nak menjaga kebajikan pekerja you. You nak buat pekerja you happy bekerja dengan you. Seronok, termotivasi untuk bekerja dengan you. You kena ada mindset macam tu. Okey, sekarang kita punya carta dah siap. Kata share screen. Semua orang boleh masuk, boleh tengok? Semua orang boleh nampak ke? Boleh nampak ke sis? Guys, boleh nampak tak? Nampak. Sekejap. Nampak tak? Nampak tak korang? Nampak. Okay. So, kita pergi ke progress dulu. Bergerak pula. Okay. Okay, yang ini bulan Januari, bulan Februari, bulan Mac. Ini Kak Tim buat 1 hari bulan hingga 12 hari bulan. Oh, tadi siapa ni tadi kata apa ada penambahan Bagalalang. Sekejap. Bagalalang. Sekejap 269. Mana Bagalalang? Okay. Nampak Guys, nampak tak? Korang, anak-anakku? Nampak Kak Tin. Nampak So, kita pergi satu-satu hak banting. Hak banting bulan 1 kalau setakat 12 hari bulan 1 7,000 lebih. Kalau bulan 2 16,177. Tapi bulan 3 you drop tau sayang. Ini nampak tak? Nampak Kak Tin.
Siapa yang karaoke tu? Mute. Okay. Yang ini drop Okay, hak bagai lalang bulan 1 you tak buat operasi lagi lah. Bulan 2 ikutkan you 4,000 kalau setakat 12 dari bulan 2. Tapi bulan 3 you drop 3,000 lebih. Okay, hak jenjarum bulan 2 7,000, bulan 3 8,000 lebih. Tahniah untuk jenjarum. Okay. It's okay. Malam ni kita bukan nak salah menyalahkan, kita nak cari solution. Kita nak cari solution macam mana aku nak fix keadaan ni. Korang nak tak belajar benda ni? Korang nak tak kita sama-sama cari solution macam mana kita nak improve benda ni? Nak Okay, so follow Kak Tin, okay? Fokus follow Kak Tin malam ni. Apa penat-penat tu tahan sekejap. Pergi baju kopi. Baju kopi, minum kopi, sama-sama kita cari jalan keluar. Okay, hab jeli 3,000 lebih. Setakat hari ni 3,009. Bulan lepas 3,006, bulan ni 3,009. Adalah 300 peningkatan. Okay. Pasir tumbuh. Bulan lepas 11,000. Bulan ni 13,000. Tahniah Nisa. Nisa tahniah. Hab tawar 700 lebih. Bulan ni dah 2,000 lebih. Okay. Binjai bulan 2 tak ada. Bulan 3 je. Ni Anis lah 1,000 lebih. Tahniah Anis, good start. Good start Anis. Okay. Baru beberapa hari. Parik Yusof 600 lebih untuk bulan 3. Tanah merah 200 lebih. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nampak lah. Korang nampak ke ni? Pergerakan harian ni. Pergerakan harian nampak tak? nampak kata. Sekejap, kita kecil sikit. Okey. Kau boleh besar sikit lagi. Pergerakan harian ni, okay, kalau kita tengok kan, banting you boleh tengok lah. Memanglah you maintain 1,000. Tapi kalau tanya Kak Tin, kita bukan nak tengok 1,000 harian ni. Kita nak tengok yang ini. Adakah bulan ini lebih baik daripada bulan lepas? So, nampak Okay, bagai lalang, jenjarum, jeli, boleh tengoklah semua orang. Okay, tahniah untuk Anis lah. Walaupun 3 hari buat operasi, you dah boleh buat sampai 1,000 lebih. Dahsyat lah bagi Kak Tin. Okay, Parik Yusof pun tahniah. Tanah merah hari pertama 223. Good start untuk bagi Kak Tin, good start. Kalau korang tengok banting hari pertama pun 200 lebih. 200 lebih, 500, 1,000 kan. Ni waktu hari bulan 1. Okey. Lagi apa kita nak tengok? Inilah ni. Kalau kita tengok dia punya perubahan, yang graf tadi tu. Yang graf tadi tu kat sini. 7,016, 15, 043, ni 78, 3,006, 3,009, 9,000, 13,000. So basically yang kata nampak kat sini yang bermasalah, bukanlah bermasalah, yang kita kena cari jalan keluar ialah hak bagai lalang, hak banting. Tapi actually sebenarnya kata tak happy dengan jeli pun kata tak happy. Jeli tawar pun kata tak happy. Jeli tawar bagai lalang, kata memang tak happy dengan you all. Sebab kita kena, sebab dia macam ni. Okay, you all dah dapat number-number ni Dapat Kata nak stop share ni. Okay. Kata zoom sikit blur. Dapat nampak tak tadi? Nisa. Nisa. Nampak kata? Tak Nisa. Dia suruh kata blur. Tak ada. Nampak kata blur sikit. Tak nampak. Sekejap. Nisa cuba Sekali lagi Kak Ting. Nisa cuba rotate ni. Rotate phone. Sekejap. Kata buka yang graf. Ni yang graf. Sekejap Asyik ni. Ini yang graf. Graf ni nampak tak? Pasir tumbuh yang ni. Nampak tak Nisa yang ni? Nisa? Oh Nisa. Nisa. Tak nampak sangat. Tak nampak lagi. Mungkin dekat phone kot. Brightness phone Dia cuba macam naikkan blur brightness sikit. phone tu. Dah naik, cuma dia blur. Kena zoom sikit baru nampak. Okey, kata hold kejap. Zoom lah, dah zoom dah, dapat zoom. Kena dekat-dekat sikit. Baru nampak. Kalau dekat handphone Nisa tak boleh zoom Okey, boleh. Dekat handphone dia boleh zoom. Tak tahu. Okey. Nampak dah kan? Ini hak pasir tumbuh lah, boleh tengok yang ni. Okey, kalau sel harian yang ni. Ni sel harian. Untuk pasir tumbuh. Okey, lepas tu ini perbezaan lah.
Bulan 12, bulan 1, 12, bulan 2, 12, bulan 3. Ini untuk perbezaan dia. Okey, boleh Okey. Kenapa kata-kata tadi untuk Bagalalang, Tawau dengan Jeli kata tak happy? Sebab dia macam ni. Korang bila korang buka hub, setuju tak melibatkan masa? Setuju tak kata tanya ni? Melibatkan masa, melibatkan tenaga korang, kepenatan korang dan melibatkan duit korang, modal. Setuju kan? Setuju Kak Tin? So, bila korang melibatkan 3 benda ni, korang tak boleh main-main. Korang kena pastikan hasil tu mesti kena simpan. Walaupun rezeki kita beri tangan Tuhan. Macam mana saya nak tentukan rezeki saya? Kan? Walaupun begitu kan? Tapi still, kita boleh put effort. Okay, so jom. Kata nak bagi korang nampak. Okay, contoh lah contoh. Kata ambil Suzy. Let's say Suzy, kita dah kira-kira kan Suzy kan? Let's say lah let's say. Kalau kita kira kos kita kira kos hub, semua orang boleh buat untuk hub masing-masing tak? Semua orang buat untuk hub masing-masing Kak Tim buatkan hub Bagalalang. Okey, pertama, cost runner. Let's say lah cost runner cost runner pick up 2 hari 1 kali, faham ke? 2 hari 1 kali ke kali 1. 2 hari sekali pick up. So sebulan bersamaan 13 kali pick up. Betul tak? 26 hari bahagi 2. 13 kali. Betul tak? Let's say 13 kali pick up darab RM30. So cost you berapa? 390. Okay. Cost api. Kak Tia ambil lah. Sebulan RM150. Lagi. Cost apa lagi? Cost runner, cost api, cost sistem RM400. Ini ambil je. Hit target ke tak hit target ke kita ambil je. Cost ni. Lagi cost apa lagi? Cost apa lagi agak-agak? Biasa inilah yang paling penting kan dekat hub kan? Ada apa-apa penambahan tak kos-kos lain? Guys. Suzy untuk Bagalalang. Gaji anak, gaji adik. Gaji adik tu bayar berapa tu? So far setakat ni Suzy bayar memang dah bagi tahu kat dia ikut commission yang customer walk in yang macam adik macam sebelum ni jugalah. Oh, bagi cash profit je lah, bagi cash profit je. Ya, betul. Okay, faham. Settle lah. Masuk settle lah kat situ, tak ada gaji tetap. Okay. Yang ada benda-benda tetap ni. Apa lagi yang benda-benda tetap lagi? Ada benda-benda tetap tak? So far yang ni lah Kak Tin. Okay, so jom kita totalkan. Total cost berapa ni? 39 cost. So semua orang buat untuk hak masing-masing Agak sikit korang. Kata nak tengok korang punya total cost, buat dekat chat tu. 150. Kira sebulan-sebulan So total cost ialah RM940. Ini worst case lah. Ini worst case 940. Okay. So sekarang ni kita nak tahu berapa minimum sales perlu hit untuk pastikan semua kos di atas boleh dibayar. Meaning to say kita tak rugi. Siapa tahu nak kira macam mana? Siapa tahu nak kira macam mana? Siapa tahu nak kira macam mana? Siapa tahu nak kira? Lagi Rini tanya husband dia. Betul lah husband dia chartered accountant kan? Apa ni macam ni? Kak Tim macam dengar. Aku dah agak dah. Ini mesti kau akan ni. Cepat. 940. Cost 940. So kita nak tahu berapa minimum sales kita kena hit supaya kita boleh bayar semua cost ni. Ini tak masuk kalau korang bagi sampel ke, kos korang buat live marketing ke, pas item-item rosak ke, tak masuk Ini tak masuk ni. Ini kita ambil yang paling-paling biasa common lah. So senang je. Macam ni kata ajar korang. Margin HQ, margin profit HQ, average average. Ini kata ambil average tau, 5%. Okay. Contoh, kalau korang buat 50,000 sale,
50,000 sale, profit korang lebih kurang 2,500. 5,000 ke 50,000? 50,000 sale. 50,000 sale lebih kurang 2,500. Ini kata ambil average purata-purata. Tapi ada yang hub kata kira lebih kurang 6%. Ada yang hub kata kira 5.7%. Sebab dia punya profit, keuntungan hub ni kan lain produk, lain dia punya margin kan. So kata ambil pukul rata-purata je lah. Ambil lah worst case 5%. So macam mana nak tahu berapa minimum sales kita kena buat supaya kita dapat bayar 940 ni? Caranya ialah cost bahagi margin bersamaan total sales. Ini formula dia. So kalau cost kita RM 940 bahagi 5%. 5% ialah 0.05. Tekan berapa jawapan dia? 18,800. So Suzy kena pastikan Nisa kat mana? Tengah makan dia. Nisa lagi. Tak kata kat parking. Apa Nisa faham? Mesti tak sempat nak makan satu hari ni. Mana tadi lagi dah? Kata korang chat, kata tak boleh baca lah. Mana chat korang? Baru nak makan set dia cakap. Oh, nak makan. Okey, kesian. Okey ni makanlah. Okey, cuba kata nak tahu. Contoh Siti kena buat berapa minimum sale untuk pastikan cost Siti cover? Rini berapa agak-agak? Rini takkan, kata tak rasa Rini sebulan pick up 13 kali. Kata rasa lebih. Jenjarum berapa? Cost system ni ambil je cost system ni. Siti punya berapa agak-agak? Apa dia tu kat yang kos runner semua tu? Total sale yang Siti kena buat supaya kos tu boleh bayar. Ke tak tahu nak kira? Okey, tak apa. Kata bantu. Kos runner Siti berapa sebulan? 200. Ya ke 200? Kalau hari-hari pick up? Kalau ataupun 2 hari sekali pick up? Sebab saya pergi sendiri, suami saya pergi sendiri. Confirm 200 200 tu berapa kali pick up tu? Macam ni, RM20 sehari. Lepas tu 3 hari sekali lah pick up. Kadang-kadang 2 hari sekali. Macam tu. So ambil 2 hari sekali je lah. Lebih kurang 13 kali. So kalau 13 kali kalau RM20 berapa? 260. Okay, 260. Kos api? Kos api 100. Okay, 100. Kos sistem 400. Total berapa? Sekejap. 760. Bahagi 0.05. Bahagi 0.05. 15,200. Yes, itulah sale yang Siti kena buat supaya Siti boleh bayar semua ni. Sekarang ni bulan lepas korang semua untung sebab apa? Kos sistem tak payah bayar. Kos sistem tak payah bayar sebab mama sponsor. Tapi bulan 3 ni kita dah kena start bayar. Semua kecuali batch 5. Batch 5 tak. Yang anak-anak Kak Tia lain yang Kak Tia tahu bulan 3 ni memang semua kena bayar. Semua kena bayar. So, nampak tak? Itu minimum sale yang Siti kena buat supaya Siti boleh cover semua ni. What if tak hit? What if tak hit 15,000 tu? Kak Tia nak take note lah. Siti punya berapa tadi? Berapa ribu tadi? 3,900. Bukan. 7,000? Berapa ribu? Apa dia tadi? Yang ni minimum sale ni yang lepas you dah bahagikan 5%. 15,200. 15? Kak Tia nak tulis. Hub City. Tak ada ink lah pula. Sekejap. Hub Jeli.
Ini kan kita panggil apa? Kita panggil apa? Bukan ROI, apa kita panggil? Bukan turnover. Apa orang panggil lah? Tanyalah laki Rini, dia tahulah. Balik modal. Balik modal punya ni. Balik modal punya number. Apa kita panggil? Titik pulang modal. Titik pulang modal. Gitulah. Si modal ke apa? Bukan pusing modal. Orang kata apa? Minimum lah. You tak untung, you tak rugi. Faham ke? You tak untung, you tak rugi. Okay. Apa dia? Balik modal lah. Balik modal lah tu. Yelah tu balik modal lah. You tak untung, you tak rugi. Tapi kos semua boleh bayar. Dapat balik modal lah orang panggil. Yes, balik modal dia. Betul lah tu pandai. So Siti punya tadi RM berapa Siti? 15,200. Sebulan kan? Okay. Hab lain, hab jenjarum berapa? Hak jenjarum tak tahu, hak jenjarum kena kira lah. Kalau hak jenjarum, pilapi lebih kurang lah. Kalau hak jenjarum lebih kurang bagai lalang, mana pula 15,000 Yanti? 18,800. Ini tak masuk Yanti bayar gaji Pira. Pira kena punya kira. Gaji Pira. Apa tadi kos runner tu kita tak kira lah sebab kos runner Rini diorang ni bayar kan, Rini dengan Suzy bayar. Gaji Pira Yanti kena masukkan kos gaji Pira dekat sini. Macam Suzy dia tak ada gaji staff. Macam Yanti ada gaji staff. So kena masukkan gaji staff tu kat sini, gaji Pira tu kat sini. Total cost RM berapa yang dapat? Total cost ni maksudnya 390 tambah 150 tambah 400. Dapat total cost ni. Okay. Yang lain-lain, hak banting berapa? Hak lain-lain. Yang lain-lain Fiza? Tawar 20K. Hak tawar 20K. Tepat ke? 20K tepat? Tepat. Kos 1,000. Termasuk kos-kos manage runner apa semua tu Fiza? Runner tu masuk handling kan, tu customer yang bayar. Okay. RM 20K. Oh, Fiza kena tambah lagi satu job scope untuk staff Fiza. Check payment. Check payment pun dia kena buat. Check payment handling charges tu. Ada kat. Lepas tu apa? Hak lain, hak Anis, hak Bella, hak Syafa, hak Yanti. Hak Yanti berapa Yanti? Yanti tak sampai rumah lagi ke? Kalau Anis Hak Anis 28,200. banyaknya. Ni Anis kira kalau bayar staff lah Kak Ting. Okey. Dah ada ke staffnya? Belum ada lagi lah. Ada dah. Oh, okey. Banting berapa? Banting 28,000 Kak Ting. Ni nak bayar gaji sendiri juga lah ni. Gaji Gaji sendiri. Oh, laki dia ajar. Laki dia kata ambil gaji sendiri. Lagi? Hak lain? Yanti 20,800. Lain? Syafa? Syafa pun tak kira lagi, tapi Syafa menggunakan apa yang template yang ada, Syafa akan kira dah. Tapi anggaran lah. Cubalah buat anggaran. Anggaran? Buatlah anggaran. Kalau macam kos pick up tu, dah boleh agak-agak kan. Sekali isi minyak, sebulan berapa kali pick up. Dah boleh agak-agak dah ni. Lebih kurang kot dengan bagan lalang. Cuma Tak ada gaji pekerja. Gaji pekerja bagi untung profit je. Gaji pekerja 500. Bagi kat adik. Tambah lah. Kalau tambah gaji pekerja, kena tambah lah kat sini. Nampak kat sini? Dia akan jadi 940 tambah 500. 1,440 bahagi 0.05. 28,800. Dapat tak? Hak pasir tumbuh? Hak pasir tumbuh tengah makan, tercekik-cekik dia. Nanti 28. Hak pasir tumbuh berapa agak-agak? Hak pasir tumbuh boleh ke tu? Tak kira lagi. Dia nak kira? Okay. So now, you all dah tahu dah. You all dah tahu dah number. Hak bagan tadi 18,800.
So now you all dah tahu number dah. Minyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa lagi yang tak ada ni? Hak Bella. Hak Bella berapa? Hak Bella. Oh, Hak Bella. Bella tidur ke? Hilang dah Bella. Okay. So now you all dah tahu nombor. You all dah tahu nombor. Soalan Kak Tik ialah apa yang you all nak buat untuk pastikan you hit this figure. Okay. Mari kita tulis Nombor 1 yang you kena buat ialah you kena check capacity storage you. Capacity storage stock. Yang ni yang you kena check. You kena untuk hit minimum balik modal tadi tu. Untuk hit balik modal tadi tu. Nombor 1 you kena tahu mana ni? Capacity storage. Okay, sekarang ni Kak Tik nak tahu semua hub. Agak-agak jeli boleh masuk berapa biji kek. Agak-agak bagan boleh masuk berapa biji kek. Okay. Contoh, bagan. Agak-agak bagan boleh masuk maksimum berapa biji kek bagan? 30. Maksimum 30 Kalau kek saja, contoh kita ambil kes tadi bagan lalang Bagan lalang. Ambil kes tadi bagan lalang. Sekejap. Kes tadi bagan lalang. Okay. Boleh muat 30 biji kek 7 inci. Betul tak? Betul tak? Betul Kak Tin, betul. So, kalau kita ambil kek je, kita tak ambil cookies. Kalau 30 kalilah average kek RM45. So you punya sale boleh hit sekali satu round satu round RM1350. Kak Tin tak kata satu hari, Kak Tin kira satu round. Maksudnya kalau sekali you restock 30 biji tu habis dalam masa 2 jam, dalam masa 3 jam ataupun dalam masa 4 jam. Lepas tu you restock lagi, then you habis. So ikutlah berapa round you restock tu. Banyak round you restock, banyaklah sale you dapat. You all faham ke apa kata cakap ni? Sis? Faham Kak Tin? Okay. Faham. So sekarang ni kita dah tahu bagan lalang dia perlukan 18,800 sale. You bahagikan dengan 1350. You kena restock at least 14 kali. 14 kali restock 30 biji kek. Dan mestilah kek tu habis dalam masa sebulan. So total kek sebenarnya you kena jual. Kalau 14 kali 30 biji berapa? 14 kali 30 420 biji kek sebulan. Sehari sehari itulah tapi tak ada, sehari 420 bahagi 30 hari. 14 biji sehari. 14 biji sehari. Kan 420 bahagi 30. 14 biji sehari. Inilah you punya magic number bagan lalang. Nampak tak bagan lalang? Nampak Kak Tin? So kalau you nak restock 14 kali, cuba you buka kalender. You buka kalender hari ni, 14 kali tu bila lagi? Sekarang kita ada baki berapa hari? Kata punya kalender ni you nampak tak? Kalender kat tepi ni nampak tak? Nampak ke? Nampak. Okay. So sekarang ni let's say lah hak bagan lalang sale 3,400 lebih. So you nak 18,800. Tapi 18,800 ni you tak ada untung tau. You tak ada untung hak. Untung commission tu lain lah. Untung commission, untung cash tu lain lah. Ini cerita untung hak ni.
Cerita untung hak 18,800 you dah buat sale 341,740. So you ada baki lagi. You ada baki lagi. You ada baki lagi berapa? You ada baki. Okay. You ada baki sales untuk hit. RM 15 382.60. Okay. So sekarang ni you ada berapa hari lagi yang tinggal? You ada berapa lagi hari? 7, 14, 14 campur 5, 19 hari. Betul tak? Betul tak 19 hari? Betul. 19 hari So you ada 19 hari lagi. 19 hari lagi. So 15 ni bahagi senang je. 15 382.6 ni you bahagilah RM45. You bahagi 45. Kenapa 45? Kita nak dapatkan biji kek. So lebih kurang 342 biji. You bahagi 19 hari. 342 bahagi 19 hari. Sebiji sehari 18 biji. 19 hari baki. Jual 18 biji sehari. Nampak tak Bagan? Makan Lalang nampak tak? Nampak Katin? So, kenapa penting numbers? Bila ada numbers, you tahu berapa you nak kena achieve. So now, bila dah nampak 18 biji sehari ni, mana aku nak dapatkan 18 biji ni? Daripada sinilah korang akan start untuk tulis ataupun start untuk tulis lah, untuk you tulis marketing plan ataupun promosi hub. Marketing plan ke promosi ke marketing plan ataupun sales activity lah. Sales activity. Dekat sini lah you akan start tulis. Okay, aku ada target sehari aku dah nampak dah. Aku kena clearkan 18 biji. Muat tak peti ais aku 18 biji? Muat, lebih daripada muat. So 18 biji dan kita tahu aku restock 2 hari sekali. So aku kena ada berapa biji sebenarnya dalam peti ais? Aku kena ada 32 biji. Nampak dah? Tak muat dah 32 biji tu. Bagan nampak tak? Suzy nampak tak Suzy? Nampak Katin? Okay. So you dah tahu dah. Aku kena jual 18 biji. Tapi aku restock 2 hari sekali. So 18 biji ni tak boleh lah ada 18 biji je. Aku kena ada at least 36 biji dalam peti ais aku. Untuk aku dapatkan number untuk aku cover sale cost bagai-bagai ni. You faham ke? So now you dah nampak 18 biji. So apa yang aku nak buat ni? Apa marketing aku? Apa sales activity aku? So kat sini back to basic. Apa maksud back to basic? Apa maksud back to basic? Ketuk pintu jiran 10-10. Ya, ketuk pintu, awareness, group power. Group power, jiran dan sebagainya. Yang penting you dah nampak. Aku kena 18. Kalau tak, bulan ni hub aku rugi. Faham Katin? So semua orang kena ada numbers ni. So bila you all dekat sini, you all takkan, sebab tu you all kena belajar daripada kesilapan-kesilapan peniaga-peniaga dekat luar. Kenapa ramai orang yang buka kedai akhirnya dia collapse? Kenapa orang ramai buka kedai dah bertahun-tahun tapi cawangan yang kedua, cawangan yang ketiga, cawangan yang keempat tak boleh buka? Sebab apa? Tak manage duit, tak manage cost. Dia tak nampak mana duit tu pergi. Dia tak nampak yang selama hari ni dia beroperasi dalam keadaan dia rugi. Dia beroperasi dalam keadaan dia tak buat duit. Dia tak sedar benda tu. So kita ni dah banyak case study dah dekat luar kan. So kita jangan buat kesilapan tu. Sebab tu you all setiap hari you all kena tahu berapa lagi baki supaya aku tak rugi ni. Yang penting aku balik modal. Tak guna duit saving aku. Itu yang kita nak. You all rasa kenapa Mama Sak turunkan harga turunkan kilo kambing? Kenapa Mama Sak turunkan kilo kambing? Elok-elok 1.2 jadi 700. Kenapa? Tak nak rugi. Apa dia? Tak nak rugi. Bukan sebab tak nak rugi. Sebab selama hari ni dah berbulan-bulan dia jual dalam keadaan dia rugi. Bukan sebab dia tak nak rugi. Sebab dia jual dalam keadaan dia rugi.
Macam mana mama tahu dia jual dalam keadaan dia rugi Macam mana mama tahu dia jual dalam keadaan dia rugi? Kira kos semua. Lebih daripada untung. Sebab dia ada report. Dia ada numbers. You all jujur cakap dengan Kak Tin. Setiap hari you all meniaga kan? You all just jual je. Betul tak? Ada tak korang tengok nombor korang hari ni berapa? Baki nak kena hit berapa? Ke memang setiap hari korang jual je? Order masuk layan. Korang tak tengok pun number korang berapa lagi baki nak kena hit, berapa lagi target nak kena hit. Setuju kan? Setuju tak Kak Tin cakap ni? Setuju Kak Tin, memang tak ada. Majority macam tu kan? Majority jual je. Ada Betul. customer ni jual, layan. Tapi you all sendiri tak tengok adakah aku jual ni meet aku punya target hari ni. Kalau tak meet ni aku rugi ni. Dia beza tau sayang waktu kita agent. Waktu kita agent kita tak ada cost. Apa cost kita waktu kita agent? Mana ada cost? Kak Tin jujur cakap dengan korang. Kalau especially yang pakai nama Kak Tin. Siapa yang dia punya keuntungan hak tak sampai 400, korang menjawab sendiri lah. Pakai duit personal korang ke apa. Janganlah nak cakap Kak Tin punya commission kan besar. Kak Tin tanggung lagi kita punya cost system. Tepuk korang. Kita ni nak ke arah 100 hub ni. Orang buat perangai jadi visa pun. Kak Tin, diorang pakai nama Kak Tin. Lepas tu cost system pun nak pakai commission Kak Tin. Saya punya cost system pun nak pakai nama Kak Tin juga. Seorang lagi. Syafaq pula lepas tu. Kak Tin, tak aci ya. Visa dapat, orang dapat. Saya punya cost system pun nak discount dengan Kak Tin juga. Pengsan mak. Memang commission mak ni untuk just amal jariah untuk korang je. Untuk bayar cost system korang je. Lagu kau je. Faham ke apa yang cakap ni? Faham Kak Tin. So sekarang ni Kak Tin nak share lagi. Tadi Kak Tin ajar numbers. Tahu kira kan Siti? Tahu kira kan nombor tadi? Tahu. Siti nampak kan? Actually kat Siti, nombor ni tadi Siti boleh apply dekat kedai makan Siti. Siti cuba check berapa kos sebenar kedai makan Siti. Nasi-nasi yang Siti jual, menu-menu yang Siti jual, adakah sebenarnya membawa untung? Ke sebenarnya tak untung pun? Isu orang berniaga ni, dia jual harga murah sebab dia nak customer ramai. Tapi dia tak sedar, harga murah sebenarnya buat dia rugi. Betul-betul. So you kena betul-betul kira cost you. You kena tahu cost setiap menu-menu you. So Siti boleh apply dekat Siti punya kedai makan restoran tu. Okay, seterusnya. Tadi dah cerita number You dah tahu capacity hub tadi bagai. Macam mana kita nak meet target tadi. Capacity and then number yang you kena meet. Number tu target tu lah tu. Berapa biji sehari nak kena settlekan tu. Okay. Alright. Untuk you hit you punya balik modal tu tadi. Okay. Number. Yang ketiga. Marketing activity. Kita bagi terus. Apa marketing activity seorang owner hub? Dengar baik-baik anak. Kak Tin kan dekat geram je. Nak lagi dengar Rini. Rasa nak cubit-cubit je ni tu. Geram kita. Anak, kenapa korang buka hub dan korang boleh menang? Sebab korang ada benda yang ejen Mama Sab tak ada. Apa benda tu? Apa benda yang korang ada yang ejen Mama Sab yang lain tak ada? Stok depan mata. Produk stok sistem. Boring lah. Apa yang korang ada yang owner hub lain tak ada? Apa yang korang ada owner hub lain tak ada? Apa yang korang ada yang ejen lain tak ada? Aku pun dah jam dah. Tak, bukan jam sebab apa? Aku tak tahu. Kak tak pakai lipstick daripada tadi kau perasan. Aku punya. Korang ada kedai. Korang ada kedai. Ya, korang ada kedai. Ejen lain tak ada kedai. Korang ada kedai. So dengar baik-baik. Geram gitu. Sebab kita tengok anak kita rajin Rini ni post kat grup-grup. Rajin Suzy ni post dekat grup-grup. Rajin si Yanti ni up produk. Rajin. Tapi kita geram sebab hang punya rajin tu macam kurang tepat, kurang bijak sikit. Kita geram ni. Kita ni tak ajar anak ke kenapa dia post macam ni kita geram. Okey. Dengar baik-baik. Marketing on a hub, marketing kedai. Maksudnya bila korang nak buat posting dekat group power ke, dekat FB personal korang ke apa ke, korang kena post pasal kedai korang. Misal kata korang nak share gambar produk, pastikan gambar produk tu gambar produk di kedai korang. Sebab apa?
Sebab korang nak orang yang tengok posting tu beli dekat kedai korang. Sebab kalau korang posting produk bogel tu je, produk biasa tu je, orang akan cari ejen-ejen memasak yang lain juga. Sebab orang ingatkan hang ni sama macam ejen-ejen yang lain. Faham ke apa kata cakap ni? Faham. Sebab tu mulai esok. Kata nampak lagi ketil-ketil korang. Kalau kata tahulah kenapa korang posting gambar produk tu. Sebab kata leader-leader dah bagi copywriting. Saya pakai je lah copywriting leader, gambar leader bagi. Contohnya kan. Malah nak type dah kata, malah nak cicik gambar dah. Leader bagi copywriting, saya copy paste je lah. Copywriting tu tak ada masalah. Gambar tu. Gambar material media yang korang gunakan. Gambar, video ke apa ke. Pastikan gambar, video korang tu semua gambar kedai korang. Itulah korang menang. Faham ke? Jujur cakap dengan Kak Tin, bila customer datang hub, adakah dia akan beli kek yang dia nak semata-mata ataupun kadang-kadang dia tersangkut beli produk-produk lain? Tersangkut beli produk lain. See, nampak tak? Sebenarnya yang you all kena buat marketing ialah attract orang datang kedai. Dia nak beli apa, tu nanti fikir. Datang kedai dulu. Yang penting datang kedai dulu. So marketing on the hub ialah kedai you, kedai you, kedai you. So setiap hari you kena cari idea. Apa cerita menarik yang aku nak share pasal kedai aku dekat social media. Actually hari tu Rini kata dah ada idea tapi kata tak adalah nak typing sebenarnya. Yang pasal perempuan yang nak surprisekan husband dia tu. Actually boleh je gunakan tu sebagai idea untuk you buat penulisan. Ya Allah, ada kisah kelakar hari ni. Ada seorang customer ni nak surprisekan birthday husband dia. Datanglah hub Rini cari kek, cari rota, cari kek, cari bunga, cari bukit. Tapi yang kelakarnya suami dia tengah tunggu dalam kereta. Ya Allah, tak sangka Rini. Benda ni memang lawak sungguh lah. Terima kasihlah korang yang support hub Rini. As simple as that. Story tentang hub you. Faham ke sayang? Kalau you buat marketing open order, kek red velvet yang mencair, meliurkan lah apalah. Itu sama je macam ejen memasak yang lain. So tak ada uniknya you. Orang yang lihat iklan you, dia boleh ada potensi beli dengan ejen lain pun. Faham ke sayang apa kata cakap ni? Ini marketing ini cerita pasal marketing. So apa-apa marketing mesti ke arah bawa orang datang ke kedai kita. Okay, mesti ke arah datang kedai kita. So apa lagi marketing lagi? Itu pasal posting kedai. Live sayang, live. Live kedai. Kata tengok Rini bulan ni dah slow gila dah live. Betul tak Rini? Hello, sebab apa? Orang ramai sangat Kak Tin. Tak sempat nak live buat wording Kak Tin. Tak sempat nak live. Cuba kau live kan je wording kau tu. Live kan je lah. Live tu bukannya kena borak pun. Live kan je suasana di hub tu. Faham ke? Kalau panjang start live tu Tak. Kak Tin. Panjang lagi bagus. Ya. Kalau tanya Kak Tin, live tu Rini santai-santai je. Hai korang, Rini dah buka dah hak banting ni. Jom-jomlah tengok apa yang best ada kat hak banting. Okey Kak hari ni ada ini, ada ini. Korang kejap-kejap ada customer datang. Korang layanlah kejap Apa ya Kak? Nak apa Kak? Tak. Live tu on je. Faham ke? Live tu on je. Okey? Cari-carilah angle mana yang cantik. Kalau macam Rini nak pergi kat Chile kan. Kalau bila Rini pergi dekat Chile, mestilah kamera tu tak follow. Mestilah kamera tu static. So Rini carilah angle apa yang menarik. Kalau Rini keluar daripada kamera tu, at least walaupun orang tak nampak muka Rini, orang nampak background yang boleh trigger orang ke apa ke. Rini cari angle kamera tu nanti dekat hub. Faham ke maksud kata apa ni? Macam tu. Okey? Ataupun kalau Rini pakai stand yang tinggi tu Rini tembak ke arah dekat pintu rumah Rini yang pintu sliding door, tapi tembak ke arah Chile. Faham ke maksud Katin? Boleh bayang ke? Boleh. Ni kan sliding door Rini kan? Ini apa stand phone tembak ke arah Chile freezer kat situ. Dia tembak ke arah kaunter Rini. So sambil-sambil you layan customer tu biar je live tu jalan. Loading tu buat je. On je live tu. Kalau misal kata habis Kak Tin kadang macam tu lah. Kadang customer tak ramai yang walk in Kak Tin. Habis live tu nak cakap apa panjang-panjang tu Kak Tin. Cerita je lah apa produk yang ada. Borak-borak je lah dengan orang. Kalau tak ada orang tengok, hang bercakap je lah. Hang membebel je lah dalam tu. At least 30 minit lah. Paling cikan 30 minit. Tapi kalau misal kata macam Rini kan. Kadang Rini punya hak memang ramai orang datang. Sama dengan Pasir Tumbuh. Pasir Tumbuh kata tak pernah nampak live dia.
Kau tak pernah nampak? Adalah kating. Kat ni kat live dekat personal ke dekat group? Dua-dua. Buat 2 phone? Tak juga. Bagi-bagi lah. Oh, lepas tu, bila korang buat live, janganlah tak share dalam group. Share dah dalam group kita. Share dalam group coaching tu. Biar kita ni boleh support you all punya live tu. Boleh bantu komen, boleh bantu upkan live you, sharekan live you. Sebab you all bayangkan satu lagi. Bila you all buat marketing ataupun you all buat live, jangan lupa gunakan Telegram kita tu. Rini, hang ada 1,000 lebih ikan tau dalam kolam. Kenapa tak gunakan sama dengan Yanti? Yanti dengan Rini, dua-dua orang ni. You all ada 1,000 lebih kot ejen-ejen dalam Telegram kita tu. Kenapa you all tak gunakan kolam tu sebaik mungkin? Apa maksud gunakan sebaik mungkin? Trigger mereka supaya nampak hub you best. Macam mana nak trigger mereka supaya nampak hub you best? Apa gambar you wedding, gambar customer yang datang, share lah. Live you, link live you share je. Korang-korang jom Kak Rini nak live untuk hub banting ni. Jom masuk support live Kak Rini. Santai macam tu. Yang lain-lain buat dekat kolam masing-masing. Faham ke? Kata cakap pasal marketing ni tadi. Pertama apa? Marketing kedai. Yang kedua, live wajib. Katin, live berapa kali? Sehari sekali pun okey. Tapi pastikan sehari sekali tu you buat betul-betul all out. Bukan buat sekadar hi, bye, selamat datang, kita ada ini, okey bye. 5 minit habis live. Tak boleh. Buat sekali tapi penting all out. Okey? Itu aktiviti marketing. Dapat tak guys? Marketing ni just nak bagi orang nampak je yang kita buka hub kan? Okay? Alright, lagi apa tadi? Yang apa marketing kedai tu sama ada gambar customer walk in ke, video ke, apa-apa sajalah yang berkaitan kedai you. Story kedai you ke, story agent yang datang ke, story runner yang datang ke, berpandailah korang cari idea. Okay, so itu 2 marketing. Okay, tarik nafas. Kita nak masuk sales pula. Mak Bella, kau kat mana Mak Bella? Kau ada lagi ke tak? Kau dah tidur? Mak Bella ni dia cepat tidur ni. Takkan dah tidur hari ni. Esok dia PM lah tu. Kata sorry kata punya live Mira Bella dah tertidur. Aku punya menjerit dia pun kau boleh tidur Macam mana kau boleh tidur kalau Kak Tim menjerit? Sebab Kak Tim pun tak boleh tidur tau kalau Kak Tim cakap. Oh diam lah. Mana kau boleh tidur kalau Kak Tim cakap? Okay. Pergi ke arah mana pula? Sales. Okay, sales. Take nafas. Sales untuk owner hub. Okay. Apa maksud sales activity? Banyak kali Katin cakap dengan you all. No matter what. Customer agent ke, customer siapa-siapa ke, asalkan dia customer, bukan network mamasak, pastikan nombor phone korang ambil. Okay. Ini yang selalulah yang berlaku. Katin, customer tak nak bagi nombor phone sebab dia tak nak kita spam-spam dia. Kita tak nak spam-spam dia. Customer tak nak bagi nombor phone sebab dia tak nak kita promote-promote dekat dia. Selalunya lah kan? Selalunya itu yang berlaku kan? So, you all kena fikirlah. You all dah tahu dah bila customer cakap, contoh ini cara Kak Tin ini cara Kak Tin. Okay. Kakak, okey dah Kak, total semua 180 semua. Okey Kak dah bayar. Okey Kak, thank you Kak. Boleh tak Kak saya nak dapatkan nombor phone sebab nanti insya-Allah raya ni saya nak buat open house untuk hub saya. Nanti kita nak hantar invitation lah, surat jemputan sebab Kak kan customer yang datang beli kat sini. Boleh tak saya nak dapatkan nombor phone Kak? Nama Kak? Okey nama. Nombor phone? Okey, Akak duduk mana Kak? Oh saya duduk lorong ni. Contoh cari ni kan. Oh Akak lorong apa? BB 1 berapa unit rumah? Katin, hub Jenjarum berapa puluh nombor kata dapat. Yang kata pergi rumah ke rumah tu, itu je skrip dia. Bagi flyers, kata kan, Kak Jenjarum yang kata pergi tu kan, kata bagi flyers. Assalamualaikum, selamat petang. Rumah dia lah, taman dia lah banyak India, banyak Cina. Hai, selamat petang. Ada anjing lagi. Dia pun keluar. Hai uncle, sorry. Tak ada apa uncle, I just nak bagi uni saja. Uncle, you sudah pergi lah rumah 41. Itu tu rumah belakang, lorong 6, 41 punya rumah. Uncle sudah pergi lah. Kat situ ada kek tau, kita ada kek. Uncle nak anniversary ke, nak birthday ke, uncle jangan pergi jauh-jauh. Rumah 41 uncle. Okey uncle ambil, bagi flyers. Uncle sini, biskut raya. Cina kan dia takut. Cina dia kat pintu je. Tapi bila kata ada biskut raya, dia datang lah.
Apa tu? Bagi biskut. Ni tak ada Uncle biskut raya sampel. Nanti Uncle mau biskut raya, Uncle datang itu rumah Pak Pusat. Okey lah, okey settle. Okey Uncle saya mau nama Uncle, bolehkah Uncle dengan nombor phone? Ini nanti raya kita nak buat open house. Uncle bagi nama nombor phone, kita nak hantar invitation. Okey, bagi. Settle. Itulah yang Kak Tin buat. So kau janganlah cakap nanti kita nak hantar promosi ke apa. Jangan. Dia mestilah ada something yang tak menyusahkan orang tu atau tak buat orang tu selesa. Faham aku maksud kata ni? Minta dia dengan reason yang kita bukan nak ganggu dia. Tapi Kak Tin nanti kita nak send promo juga kan dengan dia kan. Macam mana adab send promosi? Assalamualaikum Kak Tipa. Busy ke Kak Tipa? Ganggu Kak Tipa. Ada barang baik ni. Promosi minggu ni. Kalau you bagi salam, you tanya elok-elok, ada tak orang nak marah you? Tak ada. Kecuali you broadcast lah. Promosi tu you pergi bantai broadcast. Memang orang marah lah kadang. Faham ke apa kau cakap ni? Dapat tak? Faham. So ingat, activity sales. Wajib apa? Wajib dapatkan nombor phone semua customer. Dia customer orang ke, tak customer orang ke, customer agent lain ke, apa ke tak beli. Ambil nombor phone dia. Okey. Apa nak buat dengan nombor phone dia? Cuba jawab. Apa nak buat dengan nombor phone dia? Cuba jawab. Apa nak buat dengan nombor phone dia? Sister, okey ke? Everyone? Apa nak buat dengan nombor phone dia? Follow up. Apa benda yang you nak follow up dia? Apa benda yang you nak WhatsApp dia? WhatsApp, kenalkan diri kita yang kita. Assalamualaikum, Mek Anis. Mek Anis, ni saya ni Kak Tin yang owner Hub Binjai tadi. Save nombor Kak Tin Itu. Save nombor Kak Tin. Jangan suruh dia save nombor Kak Tin je. Hang kena cakap macam ni. Ini Kak Tin belajar benda baru. Save nombor Kak Tin Mama Sap tau. Kak Tin Mama Sap. Sebab kalau dia search dekat kontak handphone dia Mama Sap, keluar nama kita. Dia tak ingat nama kita. Tapi dia ingat nama brand. Mek Anis, ini Kak Tin tadi yang toke Hak Binjai tu. Jangan lupa save nombor Kak Tin, save nama Kak Tin Mama Sap. Oh baik-baik Kak Tin, dah save ke tu? Tanya lagi sekali, dah save ke tu? Udah dah save dah. Kasih Kak, salam kenal. Gitu. Hari pertama. Dah habis. Kita nak dia save nombor kita. Kita dah ambil nombor dia, kita pula kena save nombor dia. Dia pula kena save nombor kita. Faham tak? Kita ambil nombor dia je tak cukup. Dia pun kena save nombor kita. Faham ke? Faham? Okay. Faham. So lepas tu nak buat apa lagi? Nak buat apa lagi dengan Mac ni? Nak buat apa lagi dengan customer ni? Malam-malam sebelum tidur, dah tutup hub tu, follow up. Mek Anis, tadi ambil Red Velvet, dah makan ke? Okey ke semua Mek Anis? Mek Anis, tadi datang hub Kak Tin, kalau ada rasa nak request apa-apa kek Mak masak yang lain yang Mek Anis suka, cakap je dengan Kak Tin. Nanti Kak Tin akan sediakan. Follow up lah. Bina hubungan di situ. Itulah aktiviti sales owner hub. Faham ke? Faham. Itulah aktiviti sales owner hub. Nombor phone semua yang walk in, follow up customer, minta dia save nombor kita save nombor dia, follow up dia setiap kali dia buat pembelian. Dan you kena track, customer ni macam dah lama je tak datang kedai aku beli. Contoh kalau dia dah lama, dah seminggu, 2 minggu tak pernah datang beli. Follow up lah dia. Mek Anis, rindulah. Mek Anis sihat ke? Tanya. Sihat kan? Aku cuba cakap Kelantan ni, kau jangan gelak kan? Sihat kan tu Mek Anis kan? Mek Anis tu sihat. Tak adalah, lama tak nampak Mek Anis datang kedai. Kan? Dah tak suka Mak masak ke? Saja gitu. Mak masak tengah ada promosi ni Mek Anis. Meh lah datang kedai. Mok tu meh. Tak kisahlah apa ni lah. Datang lah kedai. Macam gitu. You kena tengok lah. Customer ni macam dah lama ni tak datang ni. Okay? Boleh dapat tak? Itu aktiviti sales. So kata bagi kat situ je dulu. So you all nampak tak? Mulai esok apa yang you all kena improve? Tak nampak? Nampak. Anakku, boleh tak Kak Tin nak rumusan daripada you all? Kata bagi korang 5 minit. Cuba korang tulis. Apa yang korang faham? Pengisian Zoom malam ni. Mak Bella,
Kak Tin nampak hang tenggelam timbul. Tadi yang balik modal tu, korang tulislah apa yang korang faham. Kak Tin nak tengok apa benda yang korang faham ni. Mak Bella, yang balik modal tadi tu boleh kira tak? Adik, Ha. nak tanya yang capacity storage tu, Ha. yang contoh bagai lalan tadi kan, case study yang bagai lalan tu 30 biji kek yang 7 inci tu, macam mana dapat 1,300 setengah satu kali round tu? Darab RM45. Oh, darat tu contoh satu kek RM45 lah. Kita ambil yang 45 je. Maksudnya 30 darab 45 gitu eh? Betul kan? Okay. Betul lah. Betul. Okey. Ni dia. Mak Bella punya balik modal berapa tadi? Kena buat sale at least 15,200. Berapa? 15,200. Kos yang ke cover saya kira 760. So kalau 15,200 berapa kit tu Mak Bella? Mahal juga. Lebih kurang 338 biji. Bahagi 30 hari. Sehari 12 biji Mak Bella. Muat tak pecah ais? 12 biji. Sehari. Tak, 12 Tapi biji saya muat kira- tak pecah ais? Muat. Cuma tiap-tiap hari kena restock lah. So kalau tiap-tiap hari kena restock, cost runner tu kena kira balik tu. Kalau tak nak restock hari-hari, kalau nak restock 2 hari sekali, 3 hari sekali, hang kena ambil at least 24 ke, 36 biji ke. Tapi kena pastikan habis lah. Faham tak? Faham. Yang lain-lain dah tulis dah rumusan you all. Tak ada tidur Orang tak tulis tak boleh tidur on kamera. Gitu garang mak korang malam ni. Geram mana anak kita ni. Bella pun sama tau Bella. Promote hak Bella. Buat video depan rumah. Seronoknya datang hak. Atin. Video ni Kak Tin record tak? Entahlah. Recording ni ada record. Nak boleh tak? Alah, nanti Kak tengok kalau memori Siapa Kak nak Tin kena ni. bagi dekat adik siapa dengan mak siapa tengok sekali ni sebab siapa nak sampai kat Ay, kedua. matilah kalau mak kau tengok tak seronoknya Kak Tin kau ni. Tak apa sebab siapa nak sampaikan kat dia tu tak macam Kak Tin. Siapa pun silap Macam hebat ni kan. masa tu dia. Ini kelebihan kau tak senonohnya gitu. Apa dia okey je. Boleh lah. Kejap Kak Tin stop pause sekarang. Bye makcik. Gitu.